What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berdiskusikan berkenaan dengan One Piece. Alright, dalam video kali ini aku nak beritahu siang-siang is a spoiler chapter untuk chapter 1049 nanti. Walaupun agak sedikit spoiler yang kita dapat, but still kita boleh tengok chapter 1049 nanti memberikan tanda bahawa the end of the war is near. Dan ribuan terima kasih kita ucapkan especially to Redon dari Arlong Park Forum yang telah mengesahkan spoiler ini. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Rasa segar sentiasa, resepi Uncle Sokong, tinggi kualiti gadinya, sungguh enak dimakan begitu saja. So dalam chapter sebelum ini, Oda telah mensajikan kepada kita terlalu banyak sangat info-info yang terlalu menarik. Antaranya kita dapat melihat determination Momonosuke walaupun masih lagi belum berupaya menguasai teknik penghasilan Flame Cloud untuk menarik seluruh pulau Onigashima, namun dia telah berusaha untuk menolak pulau tersebut sedaya upaya. Teringat kita pada momen sebelum ini masa di Marineford War, di mana Whitebeard hanya dengan sebelah tangan menahan seluruh kapal Moby Dick yang dipacu oleh Squardo. Tapi kali ini di Wano kita boleh tengok aksi yang seakan-akan sama. Momo bukan cuba untuk menghentikan, bahkan cuba untuk menolak sebuah pulau ke belakang. Gila. Cuma dalam chapter 1048 itu sahaja yang didedahkan kepada kita. Tak tahu adakah usaha Momo itu berhasil ataupun tidak. Dan dalam chapter 1048 juga kita sama-sama dapat merasakan kepiluan kisah sengsara rakyat Wano setelah kematian shogun mereka, Kozuki Oden. Kita dapat lihat macam mana lelaki-lelaki dijadikan hamba abdi, anak, isteri dan mereka-mereka yang tua bukan sahaja dibiarkan dalam kelaparan, bahkan mereka diseksa perasaan mereka dengan Devil Fruit Smile yang gagal. Dan sebahagian besar tanah Wano juga menjadi sangat tercemar, air sungai menjadi kotor, tanah menjadi tandus disebabkan pencemaran yang berlaku. Dalam chapter lepas juga kita dapat melihat perubahan terbaru Kaido dalam mod naga berapinya. And as I said dalam video sebelumnya, Kaido semestinya memiliki his trump card yang disimpan untuk digunakan di saat-saat getir. Dan again, as I predicted, pertembungan akhir pun akhirnya bermula antara Kaido dengan Luffy, Bajrang Gun versus Flame Dragon Kaido. Alright, chapter 1049 nanti berjudul Dunia yang harus kita cita-citakan. Dan dalam chapter 1049 nanti juga Oda meneruskan siri kisah Germa 66 The Cold-Blooded Voyage. Dalam cover page sebelumnya, Cracker mendapat info dari Broly bahawa Ichiji dan Reiju telah pun berada di Chocolate Town. Dan dalam cover page kali ini kita mendapat info bahawa ada seseorang telah membakar buku Niji dan Yonji. Padahal sebelum ni kita telah menyaksikan bahawa buku tersebut telah diserahkan Oven kepada anak-anak Big Mom yang lain untuk dijalankan uji kaji terhadap tubuh Niji dan Yonji. Dan kita masih belum tahu apa yang berlaku kepada Niji dan Yonji, jadi kita perlu menunggu cerita pada cover story selanjutnya. Alright, spoiler pertama untuk chapter 1049. Finally kita mendapat flashback daripada Kaido. Dan dalam flashback tersebut kita dapat melihat kisah silam Kaido semasa kecil. Dan ketika itu Kaido berada di kerajaan Vodka. Namun dalam spoiler ini kita tidak didedahkan di mana terletaknya kerajaan Vodka itu. Beberapa tahun kemudian dia bertemu dengan Whitebeard dan mengatakan kepadanya bahawa Rock di Zebek ingin bertemu dengannya. So guys, akhirnya dapat juga kita melihat flashback Kaido, dan I'm sure this flashback akan menjadi agak panjang sebab macam biasa apabila seorang villain yang hebat macam Kaido ni sudah tentu banyak kejayaan dan kesusahan yang dia hadapi untuk dia berada di tempat dia berada sekarang. Dan satu lagi, dalam flashback Kaido nanti, aku sangat-sangat berharap Oda mendedahkan kepada kita hutang apa yang dimaksudkan Big Mom sebelum ini. Sebab kita dapat melihat ketika Big Mom menghubungi Kaido berkenaan Luffy dan bagi tahu Kaido yang Luffy akan datang ke Wano dan bagi tahu supaya Kaido jangan sentuh budak tu sebab dia sendiri yang akan datang ke Wano untuk bunuh Luffy. Kaido telah balas dengan tegas dia tak nak. Dan lepas Big Mom bagi tahu bahawa kalau dia sendiri tak bunuh Luffy, air muka dia akan jatuh dan dia nak ambil sesuatu semula dari Luffy juga. Kaido menjawab yang dia tak peduli. Lepas tu Big Mom cakap, I think you owe me quite a favor. Lepas tu Kaido cakap benda tu dah lama. Dan Big Mom cakap that is a lifetime debt. Dan dalam chapter 999 kita boleh tengok Big Mom ada sekolahkan Kaido. Dia cakap pada insiden God Valley ketika Rocks Pirates tumbang, Big Mom lah orang yang bertanggungjawab
memberikan Kaido Uo Nomi model Shiryu, dan itu adalah a lifelong debt. So walaupun kita dah tahu hutang apa yang dimaksudkan Big Mom, tapi still macam mana dengan memberikan Kaido Uo Nomi dianggap sebagai a lifelong debt. So aku harap nantinya Oda akan dedahkan juga pasal itu. Lepas dalam chapter 1049 ni, Oda akan ceritakan berkenaan Rock di Zebek sekilas. Dan dalam chapter 1049 nanti, kita akan melihat scene Raizo. Setelah Raizo mengeluarkan air Zou, awan api milik Kaido sedikit demi sedikit menghilang. Namun Lord Kozuki Momonosuke telah akhirnya berjaya menguasai teknik tersebut dan membuat flame cloud yang baharu bagi menyelamatkan allies-nya yang bertarung untuk membebaskan negara warisan untuknya, Wano Kuni. Cuma persoalannya, ke mana Momo akan bawa pulau tersebut setelah ini? Adakah Momo akan daratkan pulau tersebut di atas belakang Zunisha? Sama-samalah kita nantikan jalan cerita yang disusun Oda. Dan spoiler yang seterusnya adalah berkenaan pertarungan antara Luffy menentang Kaido. Luffy mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Luffy mengatakan yang dia akan menciptakan dunia yang di mana tiada nakamanya lagi akan berada dalam kelaparan. Kemudiannya dia memukul Kaido dengan sangat kuat, menyebabkan tubuh Kaido tercampak sampai mendarat ke Flower Capital. Dan setelah Kaido tercedok sampai ke sana, ada satu lagi flashback keluar. Flashback tersebut adalah di antara Kaido dengan King. Kaido telah memberitahu King bahawa Joy Boy akan menjadi orang yang akan mengalahkannya. Jadi di sini maybe akhirnya Kaido akan mula sedar bahawa insan yang selama ini dia duk taram si hingusan Monkey D. Luffy adalah bukan sebarangan orang, but he is the Joy Boy. Dan akhirnya Joy Boy telah benar-benar datang dan hadir untuk mengalahkannya. Dan dia juga membenarkan kata-kata Oden bahawa seseorang akan datang untuk membebaskan Pulau Wano Kuni dari segala bentuk kesengsaraan. So that's all spoiler yang kita dapat dalam chapter 1049. Dan benarlah sudah seperti yang ramai dari kita spekulasikan, Kaido akan kalah dalam hanya 1 hingga 2 chapter sahaja lagi. Dan setelah apa yang kita dapat dalam chapter 1048 dan chapter 1049 ni, aku sangat-sangat berpuas hati dengan tumbangnya Kaido dalam keadaan macam gini. Sebab apa tau? Aku nak satu momen simbolik sebelum Kaido tertewas. Dan seperti arc yang lain yang macam aku cakap dalam video-video lepas, dengan Alongnya, Crocodile-nya, Doflamingo-nya dan sebagainya, sebaik sahaja tertewasnya the main villain, keadaan atau suasana berubah terus secara drastik dan kalahnya the big boss diraikan bersama oleh seluruh rakyat di tempat tersebut. Sebelum ini aku nak Pulau Onigashima tu hancur supaya menjadi simbolik merdekanya negara Wano, tapi Oda memberikan kepada kita momen yang lebih hebat di mana jasad yang dibenci dan ditakuti penduduk Wano dahulunya terbujur di hadapan mereka. Dan sudah pastilah suasana akan menjadi lebih bergegak gempita dengan menyaksikan tertewasnya Kaido di tangan Mugiwara no Sun God Luffy dan aliansinya yang teramat sangat membantu dan boleh diharapkan. So guys, untuk kali ini this is all spoiler yang aku ada untuk dikongsikan, dan insyaAllah lepas ni kalau ada spoiler tambahan lagi aku akan kongsikan lagi. So please stay tuned untuk menunggu spoiler berikutnya. And gang, before I end, sedikit renungan. Hustling is a mentality, is a code of conduct. Mentality seorang hustler, dia selalu bertanya macam mana cabaran yang dia hadapi sekarang ini boleh ditukar menjadi peluang buatnya, dan apa yang dia boleh belajar dari cabaran ini. The hustlers selalu berfikiran berbeza. If you're going to win the fight for your future, kita perlu persiap mindset kita dengan the workload. Kita tak boleh takut untuk berubah, dan kita tak ada satu pun kebenaran untuk berhenti. Cara kita melihat sesuatu akan menentukan nasib kita pada masa akan datang. A hustler is committed and consistent. Every single day kita hanya berfikir untuk lebih bagus dari semalam. Kita tak bersaing dengan sesiapa, and the only person I am competing is who I am yesterday. Tak ada satu saat pun untuk dibazirkan. No days off mentality. Ramai yang nak lihat perubahan dalam diri, ramai yang nak tengok perbezaan dalam diri, but less that put the work in. The hustler know how to prioritize their time. Kemana sahaja hala tuju ke arah lebih bagus yang kita ingin tujui, it's required a different version of ourselves. Keep on hustling, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi